Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, ini adalah video bab 6, part yang pertama ya. Tajuknya adalah asid dan alkali. Okey, cikgu akan sharekan slide. Untuk bab 6 ni, video part yang pertamanya ada 7 objektif pembelajaran yang kamu kena tahu. Satunya adalah kamu kena tahu ya dalam video ni contoh-contoh asid dan alkali. Yang kedua, sifat-sifat asid dan alkali. Yang ketiga, peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali. Yang keempat, bahan berasid dan beralkali. Yang kelima, kamu kena tahu perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Yang keenam, kamu kena tahu kekuatan asid dan alkali. Macam mana nak tentukan sama ada kekuatan dia tu lah. Okey, sekejap lagi cikgu explain. Yang ketujuh, kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Okey, kita pergi pada objektif yang pertama, iaitu contoh asid dan alkali. Okey, asid ni sebagai contohnya adalah asid hidroklorik. Yang ni kita banyak gunakan dalam eksperimen dalam makmal. Okey, so selain daripada tu cuka. Cuka ni bahan ni awak boleh dapat dekat rumah pun ada untuk masakan. Okey, selain daripada tu jus lemon, nanas, limau, itu adalah bahan itu adalah contoh asid. Okey, contoh alkali adalah larutan kalium hidroksida. Boleh didapati dekat makmal lah, dekat makmal sains. Okey, air sabun, ubat gigi, ni semua ada dekat rumah kita. Pencuci pinggan. Okey. So ini adalah contoh asid dan alkali yang kamu kena tahu. Benda ni ada je dalam kehidupan harian kita yang kita akan guna seharian. Ada je. Okey, kita tengok pula apakah sifat-sifat asid dan alkali. Objektif yang kedua. Asid ni kamu kena tahu nilai pH dia kurang daripada 7. Yang ini macam mana nak tahu nilai pH ni, macam mana nak ukur. Dia ada pH, ada skala pH dia. Kejap lagi cikgu akan tunjuk dalam slide yang seterusnya. Lepas tu asid ni, dia punya rasa dia masam. Kalau kamu perasan contoh asid tadi cuka kan, cuka, lemon. Macam mana kalau kamu rasa masam rasa dia. Selain daripada tu asid ni sifat dia menghakis. Menukarkan kertas litmus biru kepada merah. Semua orang cikgu pasti dah pernah tengok macam mana rupa kertas litmus tu. So kalau kamu letak kertas litmus tu dekat air jus lemon contohnya, so dia akan tukarkanlah kertas litmus biru tu kepada warna merah. Maksudnya lemon tu ada asid. Sifat dia asid. Selain daripada tu, asid ni bertindak balas dengan logam untuk menghasilkan gas hidrogen. Macam mana pula sifat alkali? Nilai pH dia lebih daripada 7. Kalau kamu rasa, kamu akan rasa pahit. Cubalah rasa sabun tu, bukanlah suruh minum sabun. Tapi rasa pahit lah alkali ni. Okey, sifat dia juga menghakis. Dan dia boleh menukarkan warna kertas litmus merah kepada biru. Terbalik. Warna merah kertas litmus tu kalau kamu letak pada bahan yang ada alkali tu, dia akan tukarkan jadi warna biru. Dan dia tidak bertindak balas dengan logam. Itu adalah sifatnya. Kita tengok objektif yang ketiga. Apakah peranan air untuk menunjukkan sifat-sifat asid dan alkali? Kamu kena tahu asid dan alkali ni hanya boleh tunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Mesti kena letak air. Baru boleh tahu bahan tu sebenarnya dia asid ataupun alkali. Ni contohnya. Contohnya kalau dekat dalam makmal kita buat eksperimen. Ni test tube ni. Kamu letakkan asid ethanoic glacial. Okey. Nak tahu dia ni berasid ataupun tak bahannya. Lepas tu kamu letaklah pula kertas litmus biru. Tengok ada perubahan warna tak? Ini tak letak air. So dia tak ada, warna dia tak berubah. Kertas litmus tu masih warna biru dan tidak berubah. Tapi bila kita letak air, dengan kehadiran air, kertas litmus tu dia boleh bertukar menjadi warna merah. Bukan sebab air yang menyebabkan dia warna merah. Tapi disebabkan sifat asid ethanoik ni adalah
dia adalah asid, so sifatnya akan menukarkan kertas litmus biru tu jadi merah. Tapi nak adakan warna tu, nak make sure dia tukar warna, mesti kena ada air. Tak ada air, dia tak menunjukkan sifat asid dia tu. Asid etanoik tidak menunjukkan sifatnya tanpa kehadiran air. Okey, kalau macam alkali pula. Alkali ni kita gunakan sebagai contoh, kita nak check natrium hidroksida ni betul ke alkali ataupun tak, mesti kena letak air dulu. So bila dah letak air, barulah kertas litmus merah tu dia boleh tukar jadi biru. Maksudnya natrium hidroksida menunjukkan sifat asid dia tu bila ada air. Kalau tak ada air, dia tak tunjuk dia punya sifat dia, sama ada dia asid ataupun alkali. Dia tak tukarkan warna kertas litmus tu. Mesti dengan kehadiran air. Okey, objektif yang keempat, bahan berasid dan beralkali. Bahan berasid ni maksudnya bahan yang mengandungi asid. Bahan beralkali maksudnya bahan yang ada alkali. Okey, contohnya bahan yang asid ni, contohnya seperti apple, kopi, bahan beralkali, dan contoh yang tadi cikgu tunjuk dalam objektif yang pertama tu, cikgu dah tunjuk beberapa contoh asid, tu semua tu adalah bahan berasid jugalah. Maksudnya mengandungi asid. Okey, bahan beralkali, bahan yang mengandungi alkali. Contohnya sabun, ubat gigi. Dan kamu boleh tengok balik contoh yang cikgu tunjuk yang objektif pertama tu, apa lagi senarai bahan yang mengandungi alkali. Okey. Sifat bahan-bahan ni dapat ditentukan menggunakan penunjuk yang sesuai. Okey, penunjuk tu apa maksudnya? Penunjuk itu adalah sejenis pewarna. Penunjuk ni dia pewarna atau campuran beberapa jenis pewarna yang berubah warna berdasarkan bahan yang diuji. Okey, sebagai contoh, bahan berasid ni kalau kita nak tahu dia ni sebenarnya berasid ke tak, so kita gunalah penunjuk ni. Penunjuk ni dia ada warna So kita letak penunjuk ni, dia akan bertukar warna. Penunjuk tu dia akan tukar warna dan dia akan menunjukkan sama ada bahan tu berasid ataupun beralkali. Okay, kita tengok objektif yang kelima. Objektif yang kelima ni adalah perubahan warna pada penunjuk yang berbeza. Macam cikgu cakap tadi, penunjuk ni dia akan menukarkan warna untuk tunjuk sama ada bahan itu bersifat asid, neutral ataupun alkali. Contoh penunjuk ni kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 penunjuk yang boleh menunjukkan sama ada sesuatu bahan tu adalah asid, neutral ataupun alkali. Okey, sebagai contohnya adalah phenolphthalein. Okey, nama penunjuk ni phenolphthalein. Phenolphthalein ni kalau kita letak dekat dalam tabung uji tu, kamu letak bahan tu asid. Kamu letak asid kat dalam tabung uji. Lepas tu kamu letak pula phenolphthalein tu. Okey, lepas tu tengok kacau. Tengok ada apa yang jadi pada phenolphthalein tu. Tidak berwarna. Okey, kalau dia masih tidak berwarna, maksudnya bahan itu adalah asid. Okey, kalau kamu masukkan phenolphthalein ni dalam satu bahan, okey, bahan tu tak berwarna juga. Okey, mungkin bahan tu adalah neutral. Tapi kalau masukkan phenolphthalein dalam satu bahan, okey, dalam satu cecair tu bertukar warna. Dia tukar jadi warna merah jambu. Okey, so maksudnya bahan tu adalah alkali. Okey, dapat bayangkan tak? Okey. Penunjuk yang kedua adalah nama dia penunjuk semesta. Okey, penunjuk semesta ni kalaulah kamu letak bahan. Contohnya dalam cawan ni cikgu letak satu bahan Lepas tu cikgu letak penunjuk semesta. Cikgu titiskan penunjuk semesta. Bayangkanlah benda ni tabung uji. Okey, titiskan penunjuk semesta. Kalaulah dia tukarkan cecair tu jadi warna merah, maksudnya cecair itu adalah asid, bahan berasid. Okey, kalau cecair tu kamu masukkan penunjuk semesta, dia tukar jadi warna hijau, maksudnya cecair dalam bekas ni adalah neutral. Kalau kamu masukkan penunjuk semesta dalam cecair tu, dia tukar jadi warna biru, maksudnya adalah bahan dalam ni adalah alkali.
Okey, boleh faham. Okey, metal jingga pula. Kalaulah bahan ni cikgu masukkan, titiskan metal jingga, kalau dia berasid, dia tukar jadi warna merah. Kalau neutral, dia tukar jadi warna kuning. Kalau bahan tu alkali, dia tukar jadi warna kuning juga. Okey, kertas litmus biru. Okey, benda ni, kertas litmus biru ni kamu boleh check. Boleh check lah sama ada bahan tu asid ataupun alkali ataupun neutral. Dengan syarat kena letak air. Kalau bahan tu kamu letakkan bahan tu bukan berbentuk cecair, make sure kena letak air dulu. Sebab dia bahan tu tak akan menunjukkan sifatnya kalau tak ada kehadiran air. Kalau benda tu pepejal. So mesti kena letak air, lepas tu baru letak kertas litmus biru. Bila kertas litmus biru tu bertukar menjadi warna merah, maksudnya bahan yang ada dalam bekas ni adalah asid. Okey, kalau neutral dia tak bertukar warna lah. Mesti kertas litmus tu warna biru. Kalau alkali masih juga biru. Okey, macam juga kalau kamu test guna kertas litmus merah. Kalau bahan tu adalah berasid, mesti kena ada kehadiran air, letak air. Lainlah kalau bahan tu dah memang cecair. Kalau dia bukan cecair, kena letak air. Kalau ditukarkan kertas litmus merah kepada biru, maksudnya bahan tu alkali. Kalau masih merah, maksudnya bahan dalam ni asid ataupun neutral. Okey, itu adalah objektif yang kelima. Tengok objektif yang keenam. Keenam ni kamu kena tahulah macam mana kita nak tahu kekuatan asid dan alkali. Okey, skala pH ni, ini skala pH. Ini adalah skala pH. Julat skala pH ni ada daripada 0 sehingga 14. So skala pH ni dia akan menunjukkanlah kekuatan asid dan alkali. Kalaulah nilai pH tu, okey, cikgu ambil skala pH tu, cikgu celupkan dekat dalam bahan yang ada dalam cawan ni. Lepas tu skala pH menunjukkan nombor 4. Okey, nombor 6 lah, nombor 6. Maksudnya bahan tu kurang berasid. Tapi kalau skala pH tu cikgu masukkan dapat nombor 1. Dia tunjukkan dekat nombor 1. Tu maksudnya bahan dalam bekas ni adalah sangat berasid, asid kuat. Kalau macam neutral pula, dia akan pergi ke 7 skalanya. Kamu ingat nombor 0 hingga 6 adalah bahan itu bahan berasid. Tapi lagi besar nombor tu, kalau nombor tu lagi besar, maksudnya dia asid yang lemah. Tapi asid kuat kalau nombor dia kecil. Tu maksudnya asid kuat. Makin berasid. Makin sikit skala dia, semakin berasid. Kalau alkali pula, okay, kalau dekat sini skala dia 8, maksudnya dia alkali lemah. Tapi makin tinggi skala dia 14, maksudnya bahan tu adalah alkali yang kuat. Kalau 7, neutral. Kena ingat skala dia ni 8 hingga 14 alkali. Alkali kuat semakin besar. Alkali lemah dia kurang daripada ni. Dia dalam range ni. Ni alkali lemah. Semakin tinggi, semakin beralkali. Okey. Objektif yang ketujuh. Kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. Asid dan alkali ni digunakan dalam pelbagai sektor ya, seperti sektor perindustrian, pertanian, perubatan, sebenarnya banyak lagi. Industri pendidikan sebagai contoh. Ni contoh saja sebab sebenarnya asid dan alkali ni banyak sangat digunakan dalam kehidupan seharian kita ni. Okey. Ni sebagai contohnya lah kegunaan asid ni. Okey, tengok asid. Contohnya asid tartarik. Ni selalu ada dekat dalam industri makanan. Perindustrian juga tu. Cuba kamu nanti kan Google apa kegunaan asid tartarik dalam makanan. Apa fungsi dia. Check kegunaan asid tartarik. Okey, kalau minuman bergas ni selalunya ada dalam inilah dalam minuman yang bergas. Asid karbonik. Okey, ni selain daripada tu asid sulfurik ada dalam bateri kereta. Lepas tu kalau selalunya kita akan gunakan juga dalam pendidikan, buat eksperimen dekat dalam makmal tu kan kita ada gunakan juga asid sulfurik. Okey.
Kamu boleh buat research lagi, apa lagi kegunaan lain selain daripada gambar yang cikgu tunjukkan ni lah. Cuka. Cuka tu kita gunakan dalam untuk menjeruk. Kat sini kan dia tunjuk jeruk. Ni apa, pickle, jeruk apa? Jeruk timun. Okey, boleh jerukkan macam-macam benda guna cuka ni. Alkali. Alkali ni contoh dekat sini baja. Ni terkata satu ada belajar ni. Amonium. Amonium ni adalah alkali lah. Digunakan baja dalam industri pertanian. Okay, lepas tu sabun. Sabun mandi kalium hidroksida. Lepas tu apa tu lagi, magnesium hidroksida, pil sebagai industri perubatan kan. Okay, ni deterjen natrium hidroksida. Okay, itu sahaja untuk tajuk bab 6 part yang pertama ni. Ada 7 objektif yang kamu kena faham lah. Okay, jika ada masalah boleh tanya cikgu dan boleh jawab ya soalan yang cikgu bagi tu. Okay, harap membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.